Okey, dan last sekali, satu topik last dalam bab ni adalah aplikasi Kanta dalam peralatan optik. Okey, so lengkapkan rajah dan penerangan di bawah yang sesuai dengan menghuraikan peralatan optik. So dekat sini yang dibagi pertama sekali adalah Kanta pembesar. Okey, Kanta pembesar ni kamu tengok semut ke, contohlah nak tengok semut berjalan kan. So kamu akan tengok saiz semut tu akan jadi lebih besar. Sebab tu kita panggil Kanta pembesar. So image Kanta pembesar adalah lebih besar. Nampak tak tu? Tu warna biru tu kan. Okey. So objek dekat depan yang kecil tu dan image yang terhasil kat belakang tu. Objek dan image. Maka saiz image itu adalah dibesarkan. Nampak dia lebih besar image dia. Lepas tu dia tegak sebab objek ke atas, dia pun ke atas. So dia dalam keadaan tegak. Bila objek tegak ke atas, image pun ke atas, maka kita panggil dia tegak. Okey, so bila di hadapan cermin, di hadapan kanta, di hadapan kanta, maya. Di belakang kanta, nyata. Okey, so ini adalah panjang fokus yang lebih pendek sesuai untuk kanta pembesar. So itulah ciri-ciri yang terhasil. Okey, yang kemudian kamera. Kamera terdiri daripada kanta cembung yang digunakan untuk menangkap imej pada filem. Imej yang terbentuk oleh kanta cembung adalah, okey, contoh kamu nak ambil gambar kamu tu besar gerabak. Bila ambil gambar so jadi dalam gambar kecil je kan. So imej kita yang terhasil dalam gambar, contoh ni, cikgu kat luar, cikgu besar. Cikgu yang normal, cikgu besar. Tapi bila dalam kamera ni, cikgu kecil je. Nampak tak? So, itu yang menunjukkan kanta yang kita guna tu, dia akan menghasilkan imej yang dikecilkan. Songsang. Songsang sebab apa? Sebab cikgu angkat belah sini. Kalau cikgu tulis, kalau cikgu menulis A pun, dia akan jadi A terbalik. Okey, contoh. Contoh. Okay, nampak tak? Nampak tak? Ni sepatutnya dia tulis antibacterial. Tapi bila kamu baca nampak tak? Terbalik kan? Itu yang kita panggil songsang. So itu songsang. Dikecilkan, songsang dan nyata. So itu adalah image dia. Senang je. Yang ni kita dah tengok dah sebelum ni pun. Okay, next kita ada telefon pintar. Sering dilengkapi dengan kamera resolusi tinggi. Ni kamera resolusi tinggi untuk mengambil gambar dan merakam video. So ketebalan telefon pintar dihadkan dengan ketebalan kanta cembung yang dipasang pada kamera tersebut. Sama juga sebab fungsi dia nak ambil gambar lah, nak apa kan. Okey, kemudian kita ada CCTV, iaitu merupakan rakaman video yang dihantar ke tempat tertentu. So CCTV terdiri daripada kanta cembung untuk memfokuskan cahaya dari dunia luar ke dalam sensor perimesan kamera. Sebab dia nak tangkap yang walaupun kata kalau dalam gelap tu kita akan nampak lagi bayang-bayang ke apa ke, kita akan nampak lagi apa yang berlaku walaupun kedai tu tutup lampu kan. Okey, sebab apa? Sebab dia memfokuskan cahaya dari dunia luar ke dalam sensor perimesan kamera. Okey, itu saja. Next, kita ada cermin mata. Cermin mata sama juga digunakan untuk memperbaiki penglihatan. Kenapa orang pakai sipit mata? Sebab dia kabur. Bila kabur pakai cermin mata, nampak lagi jelas kan. Okey, so rabun jauh dapat dibetulkan dengan memakai cermin mata kanta cekung. Sebab apa? Rabun jauh ni tak boleh nampak yang jauh kan. So dia kena pakai kanta cekung. Kalau rabun dekat dapat diperbetulkan dengan memakai cermin mata kanta cembung. Okey, projector slide. Projector slide ni yang slide lah, yang daripada dalam macam makmal sains tu, projector. Nampak dekat dinding tu kan. Okey, so menggunakan cermin cekung, kanta kondenser dan kanta projector untuk membentuk image slide pada satu skrin. Maksudnya cikgu guna laptop, bila guna projector ni dia akan pancarkan ke dinding dengan saiz yang lebih besar kan. Sebab tu dalam makmal sains kita pakai projector slide. Padahal daripada laptop tu kecil je, tapi bila masuk projector slide jadi besar. So image yang terhasil adalah dibesarkan, tegak dan nyata. Maksudnya kalau dalam laptop tu macam tu tulisan dia, yang dekat skrin pun macam tu lah tulisan dia, je tak jadi terbalik macam yang kamu baca antibacterial ni. Kalau lah terbalik macam ni projector slide, macam mana kamu nak baca dekat slide? So slide tu memang
nyata lah, maksudnya kita boleh baca. Apa yang ada dekat laptop tu sama daripada slide. Okay. So itu saja, tak ada apa sangat lah. Okay. Next kita akan sambung practice SPM. Okey, soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan kesan kanta X ke atas sinaran cahaya yang bergerak melalui kanta. Antara berikut yang manakah kanta X? Okey, yang pertama sekali kamu kena tengok. Walaupun dia lukis kanta tu petak, tiba-tiba kamu kata, cikgu tak ada pun kanta petak. Memanglah tak ada. Sebab takkanlah nak bagi kamu jawapan. Kan dia tanya kamu kanta mana satu. Okey, cuma kita tengok raja sinar dia. Dia menumpu ke mencapah? Mencapah kan. Kalau dia mencapah pula, dia menumpu. Kalau menumpu, kanta mana satu? Kanta cembung. So mana satu lukisan dia? C. Yang pertama cekung. Okey, yang dia kena cembung lah, C jawapan dia. Okey, raja 2 menunjukkan gambar raja sinar bagi pembentukan imej oleh satu kanta cembung. Y adalah imej X yang dibentuk oleh kanta. Okey, so jawapan dia, okey tengok dekat sini. Dia X tu terhasil imej. Nampak tu kecil tu. Okey, so dia tanya Y tu adalah imej kan? Okey, so dia tanya apakah yang akan berlaku sekiranya jarak objek dipanjangkan atau dipendekkan. Maksudnya kalau jarak objek dipanjangkan, apa yang akan berlaku? Kalau jarak objek dipendekkan, apa yang berlaku? So kita tengok bila makin dekat dengan F tu, imej yang terhasil akan jadi lebih besar. Contoh yang ni, dia jauh daripada 2F. Dia belakang 2F. Nampak tak gambar dia ni? Cikgu besarkan sikit. Ni. Okey, so dia di belakang 2F. Imej yang terhasil adalah kecil kan? Nampak tak? So kalau dia tanya, kalau dipanjangkan lagi ke belakang, maksudnya antara titik kanta tu dengan objek. Kalau dia makin jauh, apa yang berlaku pada imej? So agak-agak apa? Kalau dipanjangkan makin jauh. So dia akan jadi lebih kecil. Sebab bila dipanjangkan lebih kecil. Bila dipendekkan dia akan jadi lebih besar. So jawapan dia B. Okay, next. Raja 3 menunjukkan satu gambar raja sinar bagi kanta cekung. Okay, so kata cekung menumpu lah. Sebab tu cahaya dia macam menumpu. Kata cekung mencapah. Tu nampak tu terkeluar tu mencapah lah. Okay, so dia akan hasilkan imej di bahagian depan kanta. Okay, so ciri imej yang terbentuk, mana-mana je lah kanta cekung, duduklah dekat mana pun, ciri imej dia sama saja. So dia duduk di hadapan kanta. Dan dia punya saiz akan jadi lebih kecil kan. Okey, maka dia lebih kecil, maya dan tegak. Itu ada dia sifat dia memang tu je jawapan dia, tak ada lain kalau kata cekung ni. Okey, nombor 4, maklumat menguraikan ciri-ciri imej yang dihasilkan oleh sebuah kanta cembung nyata, songsang dan lebih kecil. Nyata, songsang dan lebih kecil. Macam kita ada tengok tadi kan? Mana? Gambar yang tadi tu. Nampak tak? Gambar ni. Ni. Kata cembung. Dia kata objek yang terhasil adalah lebih kecil, nyata dan songsang. Nampak? Okey, kedudukan dia dekat mana? Lebih daripada 2F kan? Okey, so kita tengok jawapan. Benda ni kamu boleh rujuk-rujuk balik je. Tak ada masalah pun. Okey, so jawapan dia mana satu? Antara A, B, C dan D. So tadi dah ada jawapan dekat depan kan. So jawapan dia A. Kalau dekat 2F tu sama saiz. Okey, kalau yang makin dekat-dekat tu makin besar imej dia. Sebab ni sekarang dia kata imej yang lebih kecil. Okey, next kita soalan nombor 5. Penyataan berikut yang manakah benar tentang teleskop. So teleskop digunakan untuk melihat objek seni. Tak ada objek seni apa, kita nak tengok bintang tu. Bukan, salah. Teleskop mempunyai 2 kanta cekung, salah. Okey, teleskop menggunakan satu kanta cembung dan satu kanta cekung. Tidak, kita ada kanta apa? Okey, kanta mata dan kanta objek. So jawapan dia D. Tak faham pun lain tu tak apa. Yang penting keyword dia tu kamu ingat. Kanta objek dan kanta mata. Bukannya kanta cembung dan kanta cekung. Okey. So, okey, itu sahaja untuk soalan objektif. Okey, thank you.